Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa kembali untuk tajuk yang ketiga dalam bab 8, 8.3, Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Kalau sebelum ni kita telah bincangkan mengenai dasar ekonomi baru. Ini pula adalah dasar pembangunan nasional. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ini dia. Okey. Dasar Pembangunan Nasional DPN. Okey, dalam tajuk pembentukan dasar pembangunan nasional DPN, ada 4 subtajuk iaitu tajuk yang lebih kecil iaitu latar belakang pembentukan DPN. Yang kedua, matlamat dasar pembangunan nasional iaitu DPN tadi, objektif DPN dan strategi DPN. Okey, ada 4 iaitu latar belakang, matlamat, objektif dan juga strategi. Kita lihat yang pertama, pendahuluan. Okey, dalam dasar ekonomi baru iaitu DEB tadi telah berakhir pada tahun 1960. Dia telah bermula tahun 1970 hingga tahun 1990. Okey. Dalam rangka rancangan jangka panjang pertama melalui RRJP1 ini tadi. Okey, kemudian dalam tempoh pelaksanaan DEB ini, ekonomi Malaysia terus berkembang dengan pesatnya. Jadi, kejayaan menyeluruh telah mencapai memerlukan masa yang lebih lama untuk menampakkan hasil yang berkesan. Oleh itu, usaha yang dilaksanakan melalui DEB ini tadi diteruskan pula oleh DPN, iaitu Dasar Pembangunan Nasional ini, yang bermula selepas DEB tahun 1991 hingga tahun 2000 melalui rangka rancangan jangka panjang kedua RRJP2. Okey, faham Okey, kita lihat subtajuk yang pertama iaitu latar belakang pembentukan DPN. Okey. DPN telah dilancarkan oleh ini dia. Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu ketika itu Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada 17 Jun 1991. Okey. Beliau yang telah melancarkan pembentukan DPN. DPN ini merupakan kesinambungan DEB yang dirangka dalam tempoh 10 tahun iaitu tahun 1991 hingga tahun 2000 melalui rangka rancangan jangka panjang kedua RRJP2. Okey, DPN ini merupakan usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berdasarkan wawasan 2020. Okey. Itu adalah matlamat utama dia. Seterusnya, ini matlamat dasar pembangunan nasional DPN. Kita lihat matlamatnya. Matlamatnya adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Okey, iaitu matlamat ini dapat dicapai melalui pembangunan yang seimbang antara negeri dan juga pembangunan seimbang antara bandar dengan luar bandar. Okey. Itu matlamat DPN. Okey. Matlamat DPN ini dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia yang ke-6 pada tahun 1991 hingga tahun 1995 dan Rancangan Malaysia ke-7 iaitu pada tahun 1996 hingga tahun 2000. Faham Okey, seterusnya kita lihat subtajuk yang ketiga, objektif dasar pembangunan nasional. Apakah objektifnya? Okey, objektif yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Okey, dengan memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Okey, ingat objektif dasar pembangunan nasional
iaitu mewujudkan masyarakat yang bersatu dengan memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. DPN ini telah menetapkan langkah ke arah membolehkan Malaysia, membolehkan Malaysia mencapai taraf negara maju dalam semua aspek, iaitu seperti keadilan sosial, nilai, etika, moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan serta kecemerlangan ekonomi. Itu adalah objektif dasar pembangunan nasional. Okey, yang terakhir untuk 8.3 iaitu strategi DPN. Strateginya ada 3, terbagi kepada 3, iaitu ekonomi, sosial, kemudahan fizikal dan alam sekitar. Terlihat yang pertama, ekonomi. Strategi yang pertama iaitu dengan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan ekonomi negara, kemudian melaksanakan program penanaman semula. Yang ketiga, penggunaan sains dan teknologi moden dalam pertanian dan juga meningkatkan pemilikan saham Bumiputera. Okey. Dan dari segi strategi sosial pula, yang pertama memberikan insentif dan kemudahan pendidikan. Okey. Untuk kemajuan masyarakat miskin tanpa mengira kaum, yang pertama tadi. Kemudian, pembelajaran digital, ataupun e-pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Yang keempat, membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Seterusnya, strategi yang ketiga iaitu kemudahan fizikal dan alam sekitar. Yang pertama, menyediakan kemudahan asas. Yang kedua, menambah baik kemudahan asas. Mula-mula menyedia, kemudian menambah baik. Yang ketiga, pembangunan mapan tanpa mengabaikan alam sekitar. Dan yang terakhir adalah memberi tumpuan terhadap penggunaan teknologi hijau. Ketiga-tiga strategi ini adalah untuk meneruskan usaha membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Kedua-dua ini adalah matlamat dalam dasar ekonomi baharu tadi. Kemudian telah diteruskan dengan dasar pembangunan nasional. Faham? Dasar ekonomi baru bermula pada tahun 1971 hingga tahun 1960. Manakala yang ini bermula pada tahun 1961 hingga tahun 2020. Harap jelas. Sebagai kesimpulannya, pembangunan tanpa menjejaskan alam sekitar atau lebih dikenali dengan pembangunan mapan. Itu maksud pembangunan mapan. Kita membangun tapi tidak menjejaskan alam sekitar. Ini adalah pembangunan yang memenuhi keperluan penduduk dunia kini tanpa menjejaskan kemampuan penduduk dunia akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Dengan kata lain, pembangunan kini hendaklah tidak menjejaskan alam sekitar agar kita dan keturunan kita nanti akan dapat terus menikmati alam ini.